Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sedekahkan Fatihah ini untuk diri kita sendiri dan untuk semua sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, jiran kita dan siapa-siapa jugalah insya-Allah yang memerlukannya. Okey, hari itu kita berhenti di mana ya, Linda? Page, surah mana? Anas kan? Azam memang tak ingat ya. Anas. Anas ya. Kita buka surah kita dulu. So, surah Anas kita habis ya? Macam tu? Anas habis rasanya. Anas je. So, hari ni kita... Dah masuk Al-Masad itulah. Mana tahu? Dah masuk. Dah habis ke belum? Ayat yang ketiga belum lagi. Oh, surah Al-Masad ya, ayat yang ketiga belum lagi ya. Okey, kita terus mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Masad. Masad itu tali sabut yang dipintal, maksud dia lah ya. Okey, hari itu kita tengok surah An-Nasr. Kenapa nak An-Nasr? Dah punya kat buku, kat Al-Quran dah macam tulis An-Nas. Mana boleh tahu? An-Nasr 21/9. So An-Nasru tu lah yang iza tu, iza ja. Tak apa. Okey ya. Okey, kita tengok sekali lalu ya. Suratun Nasri. Kalau kita tengok baris dia, Suratun Nasri, dari situ kita dah nampak bentuk dia, bentuk ilmu bahasa Arab dia. Surah adalah benda ya, isim ya. Dalam bahasa Arab isim, kalau bahasa Melayu benda atau kata nama. Dalam bahasa Inggeris noun ya. Lepas tu disandarkan kepada perkataan yang kedua ada alif lam. Ini ya, dia ada cara beberapa bentuk atau beberapa cara, tapi cara pertama sandarkan satu isim kepada isim lain. Tapi isim yang lain tu, isim yang kedua itu wajib ada alif lam. Itu cara pertama. Dia ada beberapa cara ya. Okey, kalau kita tak kenal lah, surah memang kita dah tahu. Tapi katalah kita tak tahu perkataan yang pertama tu apa ya. Okey. Cara kita nak tahu, paling tidak dia ta marbutah, betul tak? Ta marbutah memang isim. Sebelum ni kita belajar ya, suratu tu ta marbutah. Apa-apa kalimah yang berakhir dengan ta marbutah menandakan kalimah itu atau perkataan itu menunjukkan dia adalah isim ataupun benda tadilah noun. Itu cara kita nak kenal. Walaupun kalau ditakdirkan kita tak kenal ya, di sini surah kita kenal ya. Itu satu, cara pertama. Dan dia dua perkataannya, perkataan keduanya ada alif lam. Itu satu. Dua dah ya. Satu tadi ta marbutah, keduanya perkataan yang kedua bermula dengan alif lam. Kita dah tahu dah sebelum ni alif lam ini adalah permulaan perkataan. Betul tak? Alif lam mana pernah duduk kat tengah, mana pernah duduk kat ujung. Jadi kita tahu surah tu sasarnya perkataan lain. An-Nasr itu perkataan lain. Ataupun ta marbutah tadi adalah hujung kalimah. Itu pun cara kita nak kenal juga ya. Ta marbutah tak pernah ada kat depan, dekat tengah tak pernah ya, duduk kat ujung. So itu dah tahu surah satu perkataan, An-Nasr tu satu perkataan sebab dia bermula dengan alif lam. Kedua dah ya, tadi perkataan pertama berakhir dengan ta marbutah, kita tahu dia isim. Perkataan kedua bermula dengan alif lam, kita tahu isim. Di situ kita dah tahu dia dua isim dah, betul tak? Jika ada dua isim begini ya, dan satu lagi kita kena tengok. Perkataan yang kedua tadi berakhir dengan baris bawah. Suratun Nasri. Baris bawah tu. Itu yang cara kita nak kenal. Tiga benda tadi. So ini dipanggil ilmu bahasa Arabnya dipanggil sandaran ataupun idhafah. Ya, sandaran bahasa Melayu. Sandaran maksudnya kita sandarkan perkataan pertama kepada perkataan kedua. Itu maksudnya ya. Idhafah ya. So cara nak kenal dia macam tadilah. Perkataan kedua wajib ada alif lam. Perkataan pertama tak boleh ada alif lam ya. Dan perkataan kedua berakhir dengan kasrah ataupun baris bawah. Itu cara nak kenal dia idhafah, sandaran. Jadi surah An-Nasr ya. Kalau kita tak sandarkan surah kepada apa-apa, surah apa? Nampak? Kita tak tahu. Surah yang mana? Nampak? Kalau kita tak sandarkan, isim yang pertama akan menjadi nakirah.
isim yang pertama. So kalau kita tak sandarkan isim yang pertama tu mesti ada tanwin lah, dia nakirah. Kalau kita tak sandarkan. Tetapi bila kita sandarkan isim yang pertama tadi yang asalnya dia nakirah, asalnya suratun ataupun suratan ataupun suratin. Tanwin tu bebas. Tanwin atas, bawah, depan boleh ya. Jika kita sandarkan mana-mana nakirah, tanda nakirah tu akan hilang ya, dia hanya tinggal satu, dia akan jadi suratu. Asalnya dia suratun asalnya ya. Dia akan hilang satu. Sebab di dalam idhafah tanwin tak boleh ada ya, dia hilang lah maksudnya ya. Okey, surah An-Nasr. An-Nasr bermaksud pertolongan ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok ayat yang pertama, iza. Iza bermaksud apabila ya, itu dia satu perkataan lah ya. Ya, iza satu perkataan tersendiri ya. Iza dia bukan benda, bukan isim ya, ataupun dia bukan kata kerja ya. Dalam ilmu bahasa Arab ada 3 je. Isim ataupun benda, kata kerja ataupun fi'il, ada yang ketiga. Kategori ketiga ni, kategori ketiga ni senang. Dia bukan isim, dia bukan fi'il. Itu je. Pegang macam tu saja. So iza jatuh dalam kategori ketiga ya. Nak panggil kata sendi ke kata hubung boleh je, tak ada masalah ya. Iza bermaksud apabila. Okey. Ja'a, okey di sini ada tanda mat. Okey di dalam ilmu bahasa Arab kita tak peduli ya, tanda mat semua, tajwid kita tak peduli ya. So jangan pedulikan tanda mat. Ja'a jim alif hamzah. Itu ada 3 huruf lah kita kata ya. Jika begitu 3 huruf sebenarnya baris atasnya, jim baris atas, hamzah baris atas. Alif tu memang dia tak ada baris ya, sebab huruf-huruf mat tak ada baris ya. So ja'a begitu dia adalah fi'il ya, ataupun kata kerja. Okey. Fi'il ataupun kata kerja ada 3 jenis. 3 jenis. Sekejap ya. Dia ada fi'il madhi. Bila kita belajar ilmu bahasa Arab, fi'il yang pertama kita belajar adalah fi'il madhi, past tense. Okey. Dan ada lagi fi'il mudhari'. Mudhari' maksudnya kata kerja yang sedang berlaku dan akan berlaku. Dua-dua tu ya, dia pakai mudhari'. Dua-dua ya. Dan satu lagi fi'il amar. Fi'il amar ini perintah. Perintah apa-apalah, bukan saja perintah Allah. Kita sesama manusia pun boleh ya. Suruhan, perintah, syur, war-warkan semua boleh. Okey, ja'a adalah fi'il madhi. Okey, Ustazah pernah sebut sebelum ni ya, di dalam setiap fi'il, fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke, ada pelaku dia. Sebab ini fi'il, perbuatan dia, betul tak? Ya, ja'a bermaksud telah datang. Ini perbuatan dia. Jadi mesti ada pelaku dia. Siapa yang datang tadi mesti ada dah dalam perkataan itu. Wajib dah ada walaupun kita tak nampak. So sekarang kita ni kena belajar cara nak nampak siapa pelaku yang ada di dalam setiap fi'il itu. Okey. Ja'a kita boleh dapat lagi kan kamus biru. Okey, dalam grup ni semua dah ada kamus biru ke? Kamus biru yang fi'il dulu, bukan yang colourful tu dulu. Bukan yang colourful, yang berapa nak, bukan yang second one. Yang diorang order tu Rinda baru order semalam. Baru order semalam ya. So tak payah dululah. Okey. Ataupun kalau hari tu Ustazah ada bagi sekeping je yang ingat dah ro'a. Sekeping ada tak Linda upload dalam ni? Ada tak? Sekeping je yang pasal ro'a, ro'aita tu. Ada upload dalam ni tak? Yang Ustazah bagi sebelum ni kan, Linda tak bagi semula lah. Tapi kalau nak tengok ada je lah, Linda cari balik. Satu je Ustazah hantar. Ro'a, ro'aita, dia semua, ro'aitu, ro'aina, ada sekeping je. Linda tengok yang sebelum ni tak boleh ke Ustazah? Yang ada fa'ila tu? Boleh juga kan? Boleh. Cuba. Sekejap Okey. Kita tengok je apa yang kawan kita nak. Mana-mananya. Sekejap Boleh yang huwa tu kan? Huwa, huma, hum yang ada fa'ala tu boleh? Nampak tak?
Belum. Belum keluar lagi Linda. Belum keluar lagi. Belum keluar lagi. Ya betul. Nah, ini pun boleh. Besar Kak Linda. Okay. Alright. Ya betul. Yang ni pun boleh ya. Okey, kalau kita tengok ini fi'il lah ya. Fi'il ada kolom yang mula-mula sekali tu. First kolom huwa huma hum. Tak payah paling tepi tu ya. Huwa huma hum tu yang dhamir tu lah yang kata ganti diri dia. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dah boleh ke hafal? Tak hafal penuh pun tak apa, cici-cici pun tak apa. Sebab tu Zaza sebut, sengaja sebut. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Okey. Itu kata ganti diri ataupun kita boleh panggil dia pelaku. Boleh. Pelaku ya. Si pembuat tadi. Orang-orang ni lah yang kalau ada tadi dalam apa tadi? Katalah kita ambil contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama fa'ala. Contoh yang pertama. Fa'ala bermaksud dia telah buat. Maksud dia. So siapa dia tu? Nampak? Ada pelaku dia kan? So pelaku dia huwa. Ini dia dah ajar kita. Fa'ala tu kalau dalam Quran dia ada baris. Memang baris dia semua baris atas. Fa'ala. Memang baris atas ya. Cumanya dia ada 3 bentuk. Di sini bukan di sini rasanya kertas yang lagi basic tapi tak apa. Dia boleh fa'ala, dia boleh fa'ula, dia boleh fa'ila. Dia memang 3 huruf. Bila kita belajar ilmu bahasa Arab, memang dia bermula dengan 3 huruf. Dipanggil asas ya ataupun basic ataupun Arab dia mujarrad dipanggil ya. So memang 3 huruf. Fa'ala boleh, fa'ula boleh, fa'ila pun boleh. Tiga betul yang ni tak? Linda dia dah mahir dah. Orang yang mengendalikan nak tak nak dia akan mahir nampak. Fa'ala tu dia ada 3 jenis. Yang kolom pertama fi'il madhi, fa'ala boleh, fa'ila boleh, fa'ula boleh. Okey, ini acuan sahaja ya. Nanti dia bagi perkataan yang the real dia dalam contoh dia nanti ya. Okey, itu fi'il madhi 3 jenis ya. Kalau yang kolom yang seterusnya fi'il mudhari' pula. Fi'il mudhari' yang present tense dengan future tense tadilah. Yang kita kata sedang berlaku dan akan berlaku, dia bermula dengan ya. Kat sini pun ada. Kat sini pun ada juga. Ya, yes betul lah itu. Okey ya. Dia bermula dengan ya. Apa? Ya hujung dia mesti baris depan lu. Itu wajib lu. Itu. Ya, permulaan dia ya, hujung dia lu ataupun apa ni bawah lagi dia ada macam-macam lah ya, terpulang kepada pelaku. Perubahannya fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi tadi terpulang kepada siapa pelaku dia, jadi perkataan itu berubah. Okey, kita tengok balik tadi fa'ala untuk seorang, jika fa'ala tambah saja alif di hujung, sasah pelaku dia jadi huma. Nampak? Itu sedikit kita kena bukan hafal lah sangatlah. Bila kita tahu tak perlu hafal sebenarnya ya. Bila kita fa'ala, sasahnya huma. Okey. Bila katakan fa'alu pula, tadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, pelakunya, pembuatnya adalah hum. Itu semua formula fix, tak boleh berubah, ya. Okey, sebab tu kita hafal yang tadi tu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kita hafal dulu ya. Huwa the first 3 ya. 3 yang pertama untuk muzakkar, muzakkar lelaki ya. Ilmu bahasa Arab memang dibahagikan. Setengah perkataan bersifat muzakkar, setengah perkataan bersifat muannas. Kita tak boleh tanya kenapa, tak guna. Tak ada orang boleh bagi jawapan ya. Sebab itu memang semata-mata ilmu bahasa Arab tu sendirilah. Okey, 3 yang pertama untuk muzakkar. Huwa huma hum untuk muzakkar ya. Huwa dia seorang, huma dia berdua, hum mereka. Semua khas untuk lelaki. Okey. Kalau hiya huma hunna, okey, untuk perempuan pula. Dia alternatekan ya, selepas 3 yang pertama muzakkar, 3 yang kedua muannas, lepas tu 3 yang the next 3 pula nanti dia tukar balik muzakkar, lepas tu 3 lagi yang ni muannas mudah ya. Jadi cumanya ana dengan nahnu tu dua-dua boleh pakai. Muzakkar pun boleh, muannas pun boleh. Okey. Ya, kalau kita tengok fi'il tadi fa'ala, ini kategori ja'alah. Cumanya, dia ada cuma banyaknya cuma Ustazah ni, terlampau banyak cuma. Fa'ala tadi
kalau kita tengok dia tidak mempunyai huruf sakit ataupun dia tidak mempunyai huruf illah. Dia huruf illah atau huruf sakit ada 3 je, alif waw ya. Huruf romat tu dalam ilmu tajwid alif waw ya dipanggil huruf-huruf mad. Tetapi dalam ilmu bahasa Arab alif waw ya ini dipanggil huruf-huruf sakit ataupun huruf-huruf illah. So fa'ala tadi pattern fa'ala tidak mempunyai huruf illah ya. Tapi kalau ja'a dia mempunyai huruf illah di tengah. Huruf illah ni bebas. Dia nak tengah ke ujung ke tak ada masalah. Paling tidak pun kita tahu ja'a masih fi'il madhi tetapi dia adalah fi'il madhi yang ada huruf illah. Itu macam ya. Kalau yang macam fa'ala tadi fi'il madhi yang tidak punya huruf illah. Itu saja ya. Okay, ja'a dia telah datang, kita dah tahu dah siapa pelaku dia ataupun pembuatnya ya. Pelaku dengan pembuat sama, kita ambil istilah Arab dia. Fa'il, isim fa'il, pelaku atau pembuat ataupun orang yang melakukan perbuatan ni tadi ja'a bermaksud dia telah datang. Siapa orang yang telah datang tadi ya? Bahasa Melayu kita panggil pelaku ataupun pembuat. Bahasa Arab dia kita ambil sedikit ya. Isim fa'il. Itu maksud dia. Ya, fa'il, fa alif ain lam, fa'il. Kita tahu di dalamnya ada huwa ya. Muzakkar. Okey, apabila telah datang, okey. Apa yang datang itu? Kita bukan cerita tentang orang je, betul tak? Sebab dalam ilmu bahasa Arab, isim ataupun noun dia bukan orang je. Allah adalah isim, human lah manusia adalah isim, jin. Manusia, jin segalanya isim ya. Lepas tu haiwan juga isim. Lepas tu benda, benda pula dua jenis, benda yang hakiki yang boleh dipegang, boleh nampak. Dan benda yang abstrak dipanggil ya. Abstrak maksudnya benda yang tak boleh dipegang, benda tak boleh nampak. Contoh apa? Contohnya fikiran, buah fikiran, kesedihan, kemarahan. Betul tak? Mana boleh pegang, mana boleh nampak kan? So benda ada dua jenis ya. Dan satu lagi tempat. Semua itu kategori isim. Okey, bila kita kata kat sini iza jaa, apabila telah datang, tak semestinya orang yang datang. Bukan. Tak semestinya orang. Di sini yang telah datang ataupun telah hadir lah kita kata ya, telah muncul lah boleh. Telah datang, telah hadir, telah muncul. Nasru. Nasru bermaksud pertolongan. Tak? Bukannya orang pun, betul tak? Pertolongan bukan orang Apabila telah datang pertolongan ataupun kita nak terjemahkan apabila telah hadir, telah wujud, telah muncul, semua boleh. Boleh masuk belaka dalam cara kita nak terjemahkan ayat. Okey. Cara kita nak kenal, dah tahu dah ja'a yang datang tadi. Pelaku tadi, dia, huwa, memang huwa. Tetapi di sini dia tunjukkan lagi dalam perkataan lain. Huwa itu tadi adalah nasru tadi. Huwa yang tadi. Huwa dalam ja'a itu adalah nasru. Macam mana kita nak tahu dia? Kenapa? Macam mana kita nak tahu nasru inilah huwa yang ada di dalam ja'a? Dia ada cara. Nasru itu berbaris depan. Nasru. Dia bukan nasra, dia bukan nasri. Itu cara kita nak kenal nasru adalah si pelaku ataupun huwa yang ada di dalam ja'a tadi. Boleh? Right? Apabila telah datang pertolongan. Pertolongan siapa? Ini dia sandarkan pertolongan itu kepada kalimah Allah, pertolongan Allah. Macam mana nak tahu nasru tadi? Kan tak nampak tanwin. Kalau surah tu tadi tahulah surah, tapi nasru mungkin kita tak mahir sangat. Tak ada tamarbutah pula tu. Ya Allah, tak ada tamarbutah pula kan. Okey, nasru kita dah tahu dah dia adalah si huwa yang duduk di dalam perkataan ja'a. So bermaksud dia isim lah. Sebab kalau huwa, huma, hum yang segala dhamir tadi adalah isim. Isim. So dah tahu dah nasru itu adalah isim. Disandarkan pula nasru kepada Allah. Nasrullahi. Baris bawah itu yang kita tahu itu adalah sandaran. Nasru disandarkan kepada kalimah Allah. Sebab itu kalimah Allah berbaris kasrah. Nasrullahi. Pertolongan Allah. Ataupun kita panggil idhafah. Ya. Nak panjang lagi. Mudhafun wa mudhafun ilaih. Ya. Apabila telah datang pertolongan Allah. Okey, ilmu bahasa Arab ni dia mudah tau. Dia tak melirik-lirik tau. Kalau idhafah yang tu je lah. Dia tak payah nak risau-risau. Lepas tu ada idhafah lagi ke, nak ada adalah, tak ada pun tak ada. Tak kisah. Ya? Dia macam tu, dia mudah. Okey. Okey. Wal fathu, wa di sini dia panggil huruf ataf. Huruf penyambung lah. Ya, kata sendi dia sama macam iza jugalah. Iza kategori penyambung kata sendi, tapi huruf-huruf pun banyak macam-macam jenis ya, huruf ya.
kategori apa? Macam kita tahu fi'il pun banyak, arti 3, fi'il madhi, mudhari, fi'il amar, isim pula macam-macam, betul tak? Ada isim alif lam, ada isim nakirah, ada isim ni ya. So, waw itu kategorinya kategori haraf ataupun huruf tadi ya. Tetapi haraf ataupun huruf ni pun macam-macam ya. Okey, waw ini adalah salah satu daripada kumpulannya dipanggil huruf-huruf ataf, huruf penyambung ya. Okey, cara kita nak kenal ataf dah, cara dia begini. Ataf ni dia mesti menyambungkan dua benda. Ya, dia menyambungkan dua benda. So dia menyambungkan apa? Dia menyambungkan Allah dengan Al-Fathu ke? Ya ke? Dia menyambungkan apa? Siapa nak bagi jawapan? Pandai pun. Ya, dia ada kawan dah circle-circle dah. Sebab macam mana kita nak tahu? Okey, dalam contoh yang lebih simple, memang kita nampak sebelum waw dengan selepas waw. Ya, ada juga. Itu dalam keadaan yang sangat basic. Tetapi kat sini kita tengok selepas ataf tu, selepas waw itu berbaris depan. Al-Fathu. Jadi kita tahu ataf baris dia mesti sama, baris ujung dia mesti sama. Jika selepas huruf ataf Al-Fathu berbaris depan, so huruf sebelum ataf mesti yang baris depan juga. So yang mana baris depan? Nasru tu. Nasru tu ya. So waw itu mengatafkan nasru dengan al-fathu. Okey, tips dia. Waw tidak mengubah baris akhir isim. Bisa sebenarnya isim dengan isim pun boleh, fi'il dengan fi'il pun boleh, cerita dengan cerita pun boleh. Dia boleh macam-macam. Yang penting kalau ini dia tidak mengubah baris dia. Dan bermaksud dan al-fathu bermaksud pembukaan. Maksud asalnya pembukaan, tetapi antara maksudnya di sini adalah kejayaan. Ini pembukaan kota Mekah lah, sebab Nabi telah diusir, betul tak? Nabi telah diusir dari kota Mekah dan akhirnya Nabi berjaya membuka semula Mekah. Itu maksudnya al-fathu, pembukaan ataupun juga kejayaan, boleh ya. So istilahnya al-fathu tu kalau kita tengok nampak, oh selepas waw huruf ataf ada alif lam. Tak apalah, dia isim ya. Dia isim alif lam. Isim alif lam istilah dia isim ma'rifah. Betul tak? Sebelum ni alif lam ya isim ma'rifah. Itu cara kita nak kenal dia. Oh dia isim ya. Ustazah ulang ya. Ataf dia boleh menghubungkan isim dengan isim, dia boleh menghubungkan fi'il dengan fi'il, dia boleh menghubungkan ayat dengan ayat. Tak ada masalah, macam-macam ya. Okey, al-fathu isim alif lam. Mana-mana kalimah yang bermula dengan alif lam itu tandanya dia adalah isim. Ya. Kejayaan ataupun pembukaan lah. Dan istilahnya jika huruf waw itu dipanggil huruf ataf, kalimah selepasnya dipanggil ma'tuf. Daripada perkataan ataf tu sendiri ya, ma'tuf. Ma'tuf maksudnya kalimah yang selepas huruf ataf. Huruf ataf bukan waw saja ya, dia ada huruf lain ya. Okey. Kita gerak lagi. Okey, nak tanya dulu. Ada siapa-siapa nak tanya tak sebelum kita pergi kepada ayat kedua? Tanya ya, tak ada masalah. Ini kelas untuk belajar. Ustazah. Ya. Tadi apa sebutannya tadi? Yang kalau selepas huruf ataf, kalimah selepas huruf ataf tadi apa nama dia? Dipanggil ma'tuf. Ma'tuf. Ya, ma'tuf tu kita dengar bunyi ma'tuf, ada bunyi ataf kan? Ma'tuf ya. Okay. Ya. Alright dah. Okey, kita gerak kepada ayat kedua. Macam tu Zazan nak tanya ya. Jangan risau, tidak ada istilah ketinggalan, tidak ada istilah soalan bodoh, tak ada. Soalan bodoh itulah yang membantu kita untuk memahami ya. Kita mewar-warkan, kita menghargai segala soalan-soalan remeh-temeh. Jangan risau ya, kita nak belajar ya. Okey, ayat yang kedua, wa ra'aita. Ni yang Ustazah cakap tadi, ra'aita kalau kita boleh nampak, cumanya yang Ustazah bagi betul-betul ra'aita itu Linda, yang betul-betul Ustazah bagi ra'aita. Kalau yang dalam atas wa humahum ni tak nampaklah ra'aita. Ada sekeping je kalau Linda boleh cari scroll up yang ra'aita sekeping tentang fi'il hari tu. Yang Kak jawab tu situ ya, ra'aita. Ra'aita Ustazah kata domir dia ataupun pelaku dia adalah anta. Ada sekeping. Kalau Linda boleh. Kalau ada lah masuk. Kalau tidak kita tak boleh cakap pasal wa ra'aita. Ada Linda share Ustazah. Dia kena cari balik. Ya, okey. Okey, wow di sini masih ataf lah ya. Tadi nampak tadi ataf, dia boleh berapa banyak ataf pun dia tak kisah. Jangan peduli. Nak ada satu ataf ke, dua ataf ke, tiga ataf ke, itu tak ada masalah ya. So di sini masih ataf lah ya. Okey, lepas tu ra'aita. Ra'aita Ustazah bagi awal-awal ya, dia adalah fi'il ya.
Kalau macam tadi jaa adalah fi'il fi'il madhi, ra'aita juga fi'il madhi juga. Cumanya di sini ra'aita ta itu adalah sebenarnya daripada perkataan anta sebenarnya. Okey, jap kita tengok sekejap yang huwa huma hum tadi Linda, nak tengok yang anta tadi. Huwa huma hum tadi. Okey, kita tengok huwa huma hum, nak tengok yang anta punya dia jadi apa. Okey, pergi kepada anta straight ya. Tengok itu. Kalau dari atas ya, Ustazah akan baca dari atas. Tengok fi'il madhi dia. Fa'ala, fa'ala. Panjangkan sikit je ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Okey, fa'alat, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta. Yang tu sebenarnya. Fa'alta. Nampak dia punya ta ni sama. So cuba tengok pelaku ni siapa? Dhamir dia siapa? Anta. Daripada ta dia daripada anta dia ya. So kita tahu pelaku ya, pembuat ra'aita bermaksud kamu telah lihat, kamu telah nampak. Itu. So kamu tadi daripada perkataan ta tadilah kita tengok list ni pun kita dah tahu ya. Cumanya semuanya ini perkataan yang memang orinya lah, iaitu acuan dia saja ya. Daripada fa'ala jadi fa'ata. Ra'aita, kamu telah lihat dan kamu telah melihat. Ayat ni kamu telah lihat, kamu telah melihat, tak ada masalah. Suka hatilah, ayat itu lebih bebas kita kata ya. Dan kamu telah melihat, okey fi'il lah, betul tak? Fi'il ya. Tadi ja'a fi'il juga. An-nasa. Tadi lepas ja'a tengok isim dia nasru, baris depan. Sekarang lepas fi'il, dia tak pedulilah fi'il madhi ke fi'il apa ke. Selepas ra'aita ada an-nasa, isim kan? Betul? Isim kan? Baris apa tu? Baris depan. An-nasa. Kita pentingkan baris akhir dia. Di situ. So bukan baris depan, betul tak? Bukan baris depan. So itu bukan pelaku, bukan si anta tadi. Faham? Bukan si anta. Kalaulah dia an-nasu, an-nasu itu adalah si anta yang ada dalam ru'aita tadi. Faham? Sekarang di an-nasa bila dia berubah saja baris, nampak itu semua ada maksud. So maksudnya dia bukan si pelaku tadi tetapi dia pihak lain. Dan kamu telah melihat manusia. Maksudnya manusia pihak lain lah, betul tak? Kamu telah melihat manusia, istilahnya dipanggil manusia kena buat, dipanggil istilahnya. Kalau pelaku tadi si pembuat, si orang yang melihat. Tetapi an-nasa tadi manusia yang dilihat, manusia yang kena lihat. Itu cara dia nak explain lah. So cara kita nak kenal dia baris atas. An-nasa, so di sini an-nasa adalah dipanggil maf'ulun bih. Pihak yang dilihat, pihak yang kena lihat. Macam tu. Maf'ulun bih ataupun maf'ul bih. Istilah dia. Cara nak kenal dia baris atas. Dia isim, ya, dia isim datang selepas fi'il. Ya. Okey, kamu telah melihat manusia. Maksudnya manusia itulah yang dilihat tadi, yang kena lihat ya. Istilahnya maf'ulun bih. Ya, dia isim alif lam tak ada masalah. Dia nak alif lam ke tak ada alif lam tak ada masalah ya. Yang penting baris dia sah, bermaksud dia adalah pihak yang dilihat ya. Istilahnya maf'ul bih ataupun maf'ulun bih. Boleh ya. Baris atas. Dan kamu telah melihat manusia, okey. Lepas tu yadkhuluna fi'il mudhari'. Jika kalau kita nampak list tadi ya ada ya bermula dengan 4 huruf. Ya boleh, ta boleh, hamzah jadi a lah. Kalau nun jadi na. Dia boleh 4 fi'il mudhari' bermula dah. Tengok yang tu ya tu. Ya. The first 3 ya, lepas tu ta, lepas tu ta. Tapi ada yang tu tengok ya, lepas tu ta ya. Jangan peduli sangat ya tu ya. Okey, terus lagi. Bawah lagi. Ta lagi, ta semua. Lepas tu tengok lagi bawah lagi. Indah, scroll up lagi nampak bawah sampai habiskan dia. So kalau kita tengok dia bermula dengan huruf ya ataupun ta. Lepas tu yang hamzah tu. Hamzah untuk ana. Hamzah untuk ana ya, second dari bawah. Nun tu untuk kami ataupun kita. Dia bermula. Itu cara kita nak kenal dia fi'il mudhari'. Ya, okey, fi'il mudhari' bermula dengan 4 huruf sahaja, ya. Dan apa tu? Yadkhuluna. Okey, ustazah bagi terus ya. Tak ada masalah pun. Ramai kelas dia orang ambil macam ni saja. Ya tu bermula dengan huruf ya ataupun ta ataupun hamzah ataupun nun ya, berbaris ya, ta, na gitu ya. Dan hujung dia tu dengar. Yadkhuluna, hujung dia awal-awal hari tu kita belajar muslimuna. Awal-awal hari tu ya, muslimuna,
Sasahnya muslimuna, bunyi dia bunyi jamak muzakkar. Ini untuk yang awal-awal. Kalau untuk orang baru pun tak ada masalah. Bunyi dia tu una tu ya. Yadkhuluna. Waw nun tu itu adalah jamak muzakkar. So kita tahu ni ramailah. Orang lelaki ramai. Betul tak? So yadkhuluna ni refer kepada manusia tadilah. Manusia kan ramai kan? Dan kamu telah melihat manusia, mereka memasuki. Itu maksud dia. Ya. Dalam ya, lepas tu una menandakan mereka itu muzakkar. Mereka memasuki. Ni maksud dia masuk ya, memasuki atau masuk. Yadkhuluna, mereka memasuki. Okay, fi. Fi ada geng-geng dia. Kalau huruf ataf ada geng-geng dia juga. Ataf ada 9. Tak silap ustazah ya. Kawan-kawan ataf lah termasuk waw tadi ya. Fi pun ada geng dia pula. Ini kategori dia bukan isim, dia bukan fi'il, dia kategori haraf. Nampak? Ataupun huruf. Nak sebut huruf boleh, nak sebut haraf boleh, nak sebut harfu pun boleh ya, sama je. So ini pula dia ada geng dia 8. Dia ada 8 ya. Okey, dia ada fungsi tertentu. Fungsi dia bukan macam ataf tadi, bukan. Dia bukan menyambungkan sebelum dengan selepas, bukan. Fi fungsi dia membaris bawahkan isim selepas dia. Fi, lepas tu di ni baris bawah tu, nun tu baris bawah ya. Ni tu asalnya di nun, asal dia ya, di nun ya. Tetapi bila ada haraf jar, dia jadi di ni baris bawah. So fi itu dipanggil jar ataupun huruf jar ya. Di ni dipanggil majrur. Kalau lepas ataf ada ma'tuf, selepas jar ada majrur. Tambah istilah kan, jar majrur. Kalau nak buat jar wa majrur pun boleh. Wow tu maksudnya dan ya. Tak nak pun tak apa. Jar majrur. Senang cerita dia baris bawah. Ya, fi di ni huruf nun baris bawah tu yang kita fokus ya. Okey, lepas tu pada agama, memasuki dalam, fi bermasuk pada ataupun dalam ya, boleh ya, dalam agama. Agama siapa? Disandarkan kepada Allah, baris bawah Allah tu baris bawah. So agama Allah, dalam agama Allah. Katalah kita buang fi, katalah ya, contoh ya, dia bukan dini ya, dia jadi dinun. Asalnya dinun, tapi bila kita nak sandarkan perkataan pertama, nakirah dia kena buang. So dia akan jadi dinullahi. Kalau kita buang fi lah. Ya. Okey. Dalam agama Allah ya. Okey, afwaja baris atas juga. Tadi kita dah jumpa baris atas. Apa istilah tadi baris atas? An-nasa. Apa? Sebut. Rajinkan sebut. Bagi kita mahir. An-nasa tadi istilahnya maf'ulun bih ataupun maf'ul bih baris atas ya. Afwaja juga baris atas, tapi dia panggil istilah dia okey begini. Dan kamu telah melihat manusia, mereka memasuki dalam agama Allah beramai-ramai. Afwaja bermaksud beramai-ramai ataupun berbondong-bondong, boleh jugalah. So ramai ini kalau kita terjemahkan tadi, dia menceritakan keadaan siapa? Kamu telah melihat manusia, mereka memasuki agama dalam agama Allah beramai-ramai. So beramai-ramai itu dia keadaan siapa? Keadaan manusia ni tadi ya. Ya, keadaan manusia ya. So afwaja bermaksud keadaan. Dia bukan benda yang masuk tadi. Kalau yang kena lihat, kena apa tadi? Manusia tadi. Tetapi ini keadaan manusia itu. So bila keadaan menceritakan keadaan, dia dipanggil hal. Hal ni apa halnya ya? Apa hal yang kau datang? Kan kita dah biasa guna hal, betul tak? Itu bahasa Arab sebenarnya. Hal maksudnya keadaan. So ini afwaja istilahnya dipanggil hal, keadaan. Ya. Cara nak kenal dia, keadaan mesti baris atas. Cara nak kenal dia. Tapi dia bukan maf'ulun bih. Sebab maf'ulun bih ni pihak yang kena lihat, pihak yang kena buat. Faham? Hal adalah keadaan dia. Dia menceritakan keadaan saja. Tetapi dia masih baris atas. Ya, boleh? Hal itu banyaklah. Banyak pecahan dia, tapi kita ambil yang asal je dulu ya. Dia menceritakan keadaan dan dia berbaris atas sebagaimana yang tadilah maf'ulun bih, benda yang kena buat, benda yang kena lihat, yang mana kena tu memang baris atas. Dan keadaan juga ya, juga baris atas. Okey, baris atas istilahnya, okey kita ambil sedikit ya. Baris atas istilahnya nasab,
ataupun mansub. Banyak cara ya. Nak panggil dia fathah pun boleh, tapi fathah tu tak cantik lah, boleh. Tapi istilah dia lebih kepada nasab. Ya, nasab ataupun mansub. Kita dah tahu dah dia berbaris dia berbaris atas. Kita dah tahu ya. Okey. Kalau yang tadi an-nasru tadi, baris depan tadi, an-nasru baris depan kita panggil baris depan istilah dia marfu'. Ya, nampak je baris depan. Oh, itu marfu' ataupun rufu'. Sama je, rufu' pun boleh, marfu' pun boleh, ya. Kalau baris atas nasab ataupun mansub. Okey. Dan kali baris bawah kasrah pun boleh ataupun majrur. Boleh tak yang tu? Dah banyak ya? Ustazah seronok je keluar macam air sungai mengalir je. Belum lagi Ustazah, yang atas tadi apa? Nasab? Repeat. No problem. Maafi muskilah. Repeat no problem. Anytime je. Don't worry ya. Kita boleh repeat. Baris atas dipanggil nasab ataupun mansub. Okey. Arab dia nun sod ba lah. Ya betul, nun sod ba ya, nasab. Sebab tu bunyi dia tebal. Nasab ya, nun sod ba. Betul. Mansub. Sebab tu dia tebal ya, sebab dia nun sod ba. Okey, itu baris atas. Samalah dengan fathah ya. Kalau baris depan dia panggil marfu' ataupun rufu'. Boleh baris depan. Macam nasru tadi. Iza ja'a nasru, baris depan ya. Dia tak kisah satu baris ke dua baris, dia tak peduli. Ya, okey. Marfu' ataupun rufu' itu penting ya. Penting sangat tu istilah-istilah tu ya. Dan baris bawah tadi macam jar majrur tadi, istilah dia majrur ataupun kasrah lah fi dini. Ataupun fi dinillahi, yang mana-mana baris bawah tu lah dia panggil majrur boleh, kasrah pun boleh, tak ada masalah. Ya, kita ada tiga, baru tiga lah, banyak lagi istilah lain ya. Banyak lagi istilah lain. Ingatkan habis tiga je. Kena belajar lah. Kalau belajar benda senang, boring lah. Ustazah pun susah nak apa. Memanglah. Tapi begini, bila kita sebut setiap minggu, bukan setiap minggu lah, setiap kali kelas kita, lama-lama tanpa kita sedar, dia dah ada dalam fikiran kita sebenarnya. Itu je ya. Tak payah nak hafal berdiri lah, bukan ambil exam pun. Kalau nak ambil exam baru nak selesai, tak payah. Okay. Tapi betul lah, Ustazah sebenarnya kadang-kadang Ustazah bukan tak faham, tapi sebab bila Ustazah dah faham benda tu macam petik jari je. Tapi rupanya bila ini pengalaman dengan kakak lah, kakak kata, ya Allah, aku kalau dengar perkataan tu pun, satu perkataan pun susah je nak faham. Ustazah berkata, astagfirullahaladzim, baru Ustazah dah biasa, betul tak? Kita dah biasa, jadi kita dengar tak ada benda kita dah faham. Tapi macam kakak lah, ada satu lah dia komen, ya Allah, baru satu je aku dah dengar pun macam tak boleh ingat, macam tak boleh faham. Barulah Ustazah faham. Rupanya Ustazah macam menyangka orang lain faham sebagaimana Ustazah faham tau. Itu bukanlah, kita bukan sengaja kan. Itulah ya. Jangan risau, kita repeat ya. Okey, kita gerak lagi ya. Ustazah, kejap Ustazah. Yang yadkhuluna ni Linda tak berapa nak faham sangat lah. Yang ni kira fi'il lah Ustazah. Sebab dia Fi'il mudhari'. Ya, ini fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Cara nak kenal dia bermula dengan huruf ya, ataupun bermula dengan huruf ta, ataupun bermula dengan huruf hamzah, ataupun bermula dengan huruf nun. 4 saja permulaan dia. Dan hujung dia yadkhuluna. Memang bunyi dia tu memang bunyi fi'il mudhari'. Fi'il madhi tak ada macam ni, fi'il amar pun tak ada macam ni. Ya, bunyi dia. Dan ini bunyi dia tu dari awal-awal Ustazah kata muslimuna, muslimina. Bunyi tu bunyi jamak muzakkar. Waw nun kat hujung tu kan ya tu menandakan dia muzakkar, tetapi belum tunjuk lagi jamak ke apa kalau ya tu. Jadi waw nun kat hujung tu dia menunjukkan dia jamak ya. Jamak muzakkar. Okey, tak ada masalah. Jangan malu ya bertanya, rugi kalau malu ya. Tak ada siapa nak marah. Kita sama-sama nak belajar. Okey, tadi kita dah jumpa huruf ataf yang pertama, wa. Sekarang kita fa, kita jumpa huruf ataf yang kedua. Huruf ataf ada 9, tak silap ya. So fa adalah lagi huruf ataf ya. Okey. Maka, maksud dia maka ya. Okey, sabbih. Sabbih ini adalah fi'il amar. Ustazah bagi awal-awal, terus bagi dulu ya. Sabbih fi'il amar. Cumanya kita belum ada cuba Lina tunjuk yang huwa huma hum tu Lina, dalam tu ada fi'il amar. Kita bergantung pada kertas ni dulu ya. Yang fa'ala, fa'alu, kita bergantung sebab kita semua orang belum ada lagi kamus biru kan. Okey, kita pergi ke ujung sekali Linda, fi'il amar. Ya betul.
Fi'il amar dia ada 6 saja ya. Kalau yang lain fi'il madhi dengan mudhari ada 14. Ikut semua jumlah dhamir ataupun pelaku, tapi fi'il amar ada 6 saja. Dia hanya untuk geng anta, antuma, antum dan geng anti, antuma, antunna. Hanya tu saja. Sebab fi'il amar bermaksud suruhan, perintah ya. Maksudnya disuruh. Jadi pada siapa boleh disuruh? Hanya kepada 6 orang je. Kamu pergilah sana, kamu berdua pergilah sana, betul tak? Dia enam pihak ni saja yang apa? Yang ada fi'il amar. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Yang lain tak ada. Yang huwa, huma, hum, yang lain semua tak ada fi'il amar ya. Okey. Ini pattern ini, okey, yang pertama ya, huruf akhir dia mati. Itu yang penting. Lam tu mati. So kalau kat sini kita nak tengok fasabbih ha tu mati. Itu cara dia cara kita nak tahu dia fi'il amar lah ya. Fasabbih, maka sabbih maksudnya sucikanlah, ya, bertasbihlah. Apa maksud dia? Bertasbihlah, sucikanlah. Apa maksud dia? Apa Berzikir. maksud dia? Berzikir. Agak dah jawapan tu lah yang keluar. Memang dah agak. Okay. Memang agak orang lain agak-agak betul, berzikir tu betul, tetapi dia ada perkataan tertentu dia. Apa? Subhanallah. Apa dia? Subhanallah. Ya, betul. Subhanallah tu yang maksud tasbih. Memang umumnya dia zikir, sebab zikir banyak cara. Alhamdulillah pun zikir juga. Tapi alhamdulillah nama dia tahlil. Salah. Alhamdulillah maksud dia tahmid. Alhamdulillah nama dia tahmid. Kalau la ilaha illallah nama dia tahlil. Kalau Allahu akbar nama dia takbir. Kalau subhanallah nama dia sabbih. Jadi kita ada 4 cara zikir ya. Ada 4, masing-masing ada nama dia tersendiri. Sabbih adalah fi'il amar. Maksudnya amar ni perintah tu disuruh kepada siapa? Disuruh kepada anta, ditujukan kepada anta. Maka kamu sucikanlah ataupun maka kamu bertasbihlah. Itu maksud dia ya. So memang kamulah ya. Okey, maka fasabbih bihamdi, bi adalah huruf jar yang kedua yang kita jumpa di sini. Tadi kita jumpa fi, sekarang kita jumpa huruf ba. Memang semata-mata huruf ba baris bawah sahaja. Itu adalah jar ya. Yang kedua hamdi. Sebab tu dia baris bawah hamdi. Kalau tak asalnya dia hamdun asalnya. Betul tak ya? Dia yang asal-asal ni, okey, yang asalnya kita panggil rofu' ataupun marfu'. Lepas tu saya kata penting tadi, term tadi. Apa yang asal? Yes, rofu' ataupun marfu' itu yang ori dia, yang asal dia ya. Allahu, hu tu rofu' lah ataupun marfu'. Kalau ini dia jadi bihamdi sebab bi tadi, dia jadi hamdi. Kalau tak ada bi dia akan jadi hamdu. Bila hamdu rofu' lah, rofu' ataupun marfu' ya. Di sini ada jar, lepas tu hamdi dipanggil majrur dengan kepujian. Macam tu. Ya, kepujian. Maka bertasbihlah kamu dengan kepujian. Macam tu. Ya, dengan memuji. Dengan pujian. Yang penting dengan pujian. Sebab ini bukan fi'il. Kan cakap dengan memuji dah nampak bunyi fi'il, betul tak? Memuji kan? Dia dengan pujian. Macam tu ya. Okey. Rabbika, Rabbika, dua perkataan ya. Rabbi itu asalnya Rabbu, marfu'nya Rabbu. Sekarang dia Rabbi. Kenapa dia baris bawah? Sebab dia idhafah daripada hamdi tadi. Dengan pujian siapa? Pujian Rabb. Hamdi Rabbi di situ ya. Okey, Ustazah nak bagi tahu banyak lumrah di dalam Al-Quran jar majrur idhafah sekali jalan, berderet-deret, lumrah, bukanlah 100% ya, tetapi banyak sangat. Senang nak kenal. Jar, majrur, lepas tu idhafah. Banyak ya. Okey, kenapa? Lepas tu dia jadi Rabbi yang asalnya Rabbu kalau rufu' atau marfu'nya Rabbu ya. So Rabbi, Rabb ya, Rabb tu maksudnya Tuhan lah, diidhafahkan pula kepada Rabbika. Tadi kita jumpa idhafah kepada isim yang ada alif lam, betul tak? Nasrullah, apa tadi, sandarkan kepada Allah, fine, sandarkan kepada Allah lah. Ataupun kita sandarkan kepada perkataan alif lam. Suratun Nasri tadi yang tajuk dia mula-mula ya. Sandaran yang tadi, sandaran kepada perkataan yang keduanya wajib ada alif lam. Okey.
sekarang ni ini bentuk yang kedua. Dia ada beberapa bentuk lah ya, sandaran ya. Kita sandarkan satu isim kepada dhamir muttasil. Okey, ka kan? Okey, ka tadi bukan geng huwa huma hum tu, dia geng yang satu lagi. Jap. Dia bukan huwa huma hum. Dia geng yang satu lagi tu, yang hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, yina. Okey, dia geng yang satu lagi, masih dhamir ya. Kalau huwa huma hum tadi masih dhamir kata ganti diri, yang ini juga masih kata ganti diri juga, tapi dia geng yang satu lagi. Berbezalah, berbeza fungsi, tapi dia tujukan kepada orang yang sama ya. Okey, ini kalau Linda, boleh ke Linda? Linda keluarkan yang tu. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, yina. Okey, ini dhamir yang kedua kita panggil. Ini dhamir mutasil. Kalau yang huwa huma hum tadi dhamir munfasil. Bezanya yang ini ya, dhamir mutasil memang dia duduk di hujung perkataan lain. Gitu ya. Dia boleh duduk di hujung isim, rabbi isim, dan dia juga boleh duduk di hujung fi'il. Boleh, tak ada masalah ya. Cumanya dia melekat di hujung. Ini dhamir mutasil. Tapi kalau huwa huma hum tidak melekat sebelum dengan selepasnya. Dia kata alone. Nah, kita kata ya, rabbika, rabbuka, maksudnya Rabb kamu ya. Maka sucikanlah ataupun bertasbihlah dengan pujian Rabb engkau. Ya betul yang ni, betul ya. Susunan dia sama yang macam tadilah. Kalau huwa, huma hum, dia hu, huma hum. So hu memang untuk huwa tadilah. Susunan dia dah buat awal-awal. Hu untuk huwa, huma sama, hum sama. Okey, untuk jari kelingking dan jari manis, asal dia berubah. Kalau asalnya huwa, humma, hum, jadi hu. Huwa dia jadi hu. Itu saja berubah ya. Kalau tadi jari manis pula tadi, hiya, humma, hunna, dia jadi ha. Juga atas. Dua jari ni ya, jari kelingking dan jari manis, atas saja, yang top saja yang berubah ya. Humma, hunna. Dia untuk yang jari tadi juga ya. Okey, jari hantu dan jari telunjuk, obuhol. Obuhol. Sebut Abu Hal ingat tak semua tukar. Tadi anta, antuma, antum, tengok jari antum jadi ka, kuma, kum. Nampak? Abu Hal tu semua tukar. Yang tadi jari telunjuk pula anti, antuma, antuna, dia jadi ki, kuma, kunna. Tapi cara bunyi dia senang nak ingat. Ka, kuma, kum, kaf, kaf. Ya. Ki, kuma, kunna. Itu yang dia agak mudah untuk ingat lah yang ni ya. Dan untuk ana tadi, jari ibu jari ya, untuk ana dia jadi yi, huruf ya, huruf ya. Lepas tu nahnu tadi dia jadi na, baris atas. Itu saja ya. Okey, fungsi dia sama. Masya-Allah dia bagi side by side. Sangat bagus. Alhamdulillah. Terima kasih ya Linda buat kerja ni. Okey, susunan dia memang ikut yang huwa tadi. Dia dah follow dah. Huwa huma hum tu kita panggil dhamir munfasil, itu dhamir yang pertama lah ya. Kalau dalam Quran dhamir munfasil yang huwa huma hum tadi dia stand alone, dia tak melekat tahu. Sebelum dia dengan selepas kata lain dia tidak melekat. Dia orang kata sebiji-sebiji. You nampak perkataan hiya, you nampak huwa, you nampak huma, you nampak huma. Sebiji-sebiji tidak melekat. Tetapi dhamir muttasil itu masih ditujukan kepada yang samalah ikut susunan yang asal tadi. Dia duduk di hujung isim ataupun di hujung fi'il. Boleh, kedua-duanya boleh ya. Dia merujuk kepada pihak yang sama ya. Okey. Rabbuka. Kalau kita kata beza dia lagi, itu cara nak kenal dia ya, yang melekat di hujung ataupun yang stand alone. Kalau huwa, huma, hum, kita fokus pada badan si pelaku, tuan badan. Dia berdua, mereka. Kita fokus kepada si pelaku tadi ya. Tapi kalau dhamir mutasil, kita bukan fokus pada pelaku tadi, kita fokus kepada apa kepunyaan dia. Apa yang dia ada, apa yang dia macam tu ya. Kita tak fokus pada dia, kita fokus kepada apa yang dia ada macam tu ya. Okey, rabbika asalnya rabbuka. Kalau rabbuka, rabbu marfu', rabbi itu majrur ya. Tadi kan kena idhafah tadi ya, hamdi rabbi. Okey, wastaghfirhu, waw ataf ya. Apa lagi dan istaghfirhu, hu itu yang tadilah dhamir mutasil tadi. Dhamir mutasil tadi ya, untuk huwa lah sebenarnya. Istaghfir, okey, perkataan yang bermula dengan alif sinta. Alif sinta, kita panggil alif tetapi dia sebenarnya hamzah wasal. Tak ada masalah ya. Kalau dalam apa penulisan kita letak alif saja boleh diterima. Tetapi di dalam Al-Quran dia hamzah wasal ya, masih boleh panggil alif.
Jika kita nampak alif sin ta, kita tahu dia fi'il, ya dia fi'il 6 huruf. Tadi kita cakap fi'il ni bermula dengan 3 huruf, betul tak? Ya. Okey, fi'il ada yang bermula dengan 3 huruf ya. Ada yang bermula dengan 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf. Kalau 6 huruf satu ni je, senang saja. Alif sin ta bermaksud memohon, mahu, mengharapkan, mencari, semua boleh. Boleh masuklah perkataan tadi untuk maksud dia alif sin ta. So dia tambahanlah memohon. So asalnya kalau kita buang alif sin ta, kita dapatlah cari dia punya root word dia yang 3 huruf tadi. Dapat cari. Buang alif sin ta, tinggal apa? Ghain fa ra. Yang mati-mati tu jangan pedulilah huruf ghain, huruf fa, huruf ra. So fi'il madi kita dah tahu dah. Ghafara boleh, ghafira boleh, ghafura boleh. Itu terpulang. Sama ada dia root word dia ghafara ataupun ghafira ataupun ghafura, itu terpulang kepada perkataan itu. Itu kita tak boleh ubah. Kita nak confirm, kalau kita dah tahu, fine. Kita dah tahu, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak tahu, kita cek dalam kamus, kita nampak. Oh, rupanya ghafara. Contohlah. Betul tak? Itu kita tak boleh nak hafal melainkan yang dah biasa-biasa kita jumpa. Cara nak buang tambahan dia dan cara mencari root word fi'il madhi 3 huruf dia. Kita mesti ada sedikit skill untuk mencari root word dia. Dia panggil mujarrad ya, 3 huruf dia. Itu dia memang dia punya ori dia 3 huruf ya. So macam ni, memohon ampun. Macam tadi lah alif sin ta memohon, ghafara tadi ampun, memohon ampun. Maksud dia. So kalau ada cerita memohon ampun, kita lah memohon ampun, betul tak? Mana ada Allah memohon ampun, Allah mengampunkan. Kalau dah alif sin ta tu memang kita yang memohon ampun ya. Wastaghfirhu, dan mohon ampunlah nya. Nya tu sebenarnya kepadanya walaupun tak ada istilah perkataan kepada ya. Istaghfir adalah fi'il amar 6 huruf. 6 huruf. Tapi di sini tak ada alif sin ta. Yang ada dalam huwa huma hum, dia bagi contoh yang basic ya. Dia contoh yang basic tak ada alif sin ta, tak ada. So kita tak boleh nampak. Melainkan kalau kita buka kamus biru. Sebab tu kita perlukan kamus biru tu ya. Ya. Fi'il amar untuk 6 huruf. Istaghfir sebenarnya buang wa, buang huruf ataf, buang dhamir. Itu cara dia, nampak istaghfir. Mohon ampunlah. Itu maksud dia. Ya. Masih dituju kepada siapa? Dituju kepada anta juga. Sebab jika akhirnya mati, macam tadilah, if'al tadi, jika akhirnya huruf mati, dhamir mutasil tak boleh kira. Dhamir mutasil kena buang ya. Jika huruf akhirnya mati, kita tahu dah perintah itu ditujukan kepada anta. Ya. Kalau untuk perempuan, istaghfiri, ditambah ya. Yang ini yang huwa huma hum tadilah, yang huma hum ya. Kalau untuk 2 orang ditambah alif, katalah istaghfir. Istaghfira, contoh dia tambah alif untuk 2 orang, untuk kalau ramai istaghfiru, dia ubah hujung saja ya. Dan jika dia perempuan tambah ya, istaghfiri. Itu perubahan ni lah. Kita tak perlu hafal perubahan tu, kita tengok dalam kamus je, senang ya. Okey, innahu, inna ada bab dia tersendiri ya. Inna bermaksud sesungguh. Nya. Sesungguhnya nya. Sebenarnya inna pun dah ada dah. Sesungguhnya pun boleh, sesungguh pun boleh. Demi sungguh pun boleh. Boleh masuk kepada inna. Inna adalah dipanggil huruf taukid. Hari ni kita masuk semua. Tak nak tinggal dah ya. Taukid bermaksud penegasan. Penegasan maksudnya apa? Reinforcement. Sesungguhnya. Betul tak? Demi sesungguhnya, benar-benar, pasti. Itu semua taukid lah. Penegasan ya. Sesungguhnya hu tadi refer kepada Allah tadi ya. Dhamir mutasilah duduk di hujung perkataan. Okey. Kana adalah fi'il madhi sama dengan ja'a. Fi'il madhi 3 huruf, ada huruf illah di tengah-tengah. Huruf illah boleh duduk hujung, tengah ke sukatilah, tak ada masalah ya. Okey. Kana bermaksud adalah. Fi'il madhi. Okey, tawwaba. Tawwaba ni tadi dia berbaris atas. Betul tak? Berbaris atas, kita kata apa tadi berbaris atas? Menceritakan keadaan. Betul tak? Menceritakan bukan saja keadaan, dia menceritakan sifat. Boleh? So tawwaba maha penerima ampun.
Dia sifat memang Allah itu Maha Pengampun. Tetapi bila dia menceritakan keadaan Allah itu, dia jadi baris atas. Macam yang tadi apa? Afwaja. Kalau kita nak sebut sifat Allah saja, tawabun. Dia akan jadi macam tu. Tawabun. Allah itu Maha Pengampun. Tapi bila dia letak di baris atas, tawaba, kita menceritakan keadaan Allah. Bukan saja sifat Allah, keadaan Allah itu sentiasa. Keadaan Allah sentiasa menerima ampun. Itu beza baris atas dengan baris depan tadi ya. So tawaba bukan saja dia sifat Allah yang tawab ya, dia juga adalah hal keadaan Allah itu. Sesungguhnya ataupun dia adalah keadaannya sentiasa menerima ampun. Itu kalau kita nak explain lah ya, baris atas tadi hal ya. Sekejap ya. Okey, boleh kot ya. So kita pergi surah Al-Kafirun, ya ke? Berapa minit? 2 minit lagi ya. Sekejap. Okey, cumanya inna, hari tu Ustazah cakap inna dia ada hukum dia tersendiri ya, inna. Inna ini sebenarnya selepas inna akan ada 2 isim. Basic ya, basic. Tetapi kalau tak ada basic pun tak ada masalah. Yang undang-undang yang diajar kita selepas inna boleh ada 2 isim. Isim yang pertama berbaris atas, isim yang kedua berbaris depan. Ustazah cuba nak cari ya sekali lalu. Kalau siapa-siapa dapat cari, tolong cari siapa lagi cepat. Yang mudah bagi semua orang nampak. Kalau boleh innallaha, tahu dah tapi nak tunjuk, nak bagi mata nampak. Siapa yang boleh sangat cepat? Ya. Allah. Maybe kat depan-depan tu dah. Innallaha tawwabur rahimah. Tahu banyak. Saya depan ada tak? Depan tak ada. Page yang pertama innalazina. Sekali lalu. Harapnya jumpa. Cari innallaha. Kalau ada inna Bayinah boleh Ustazah? Ayat 1. Inna anzalnahu. Al-Bayinah boleh je. Sekejap. Bayinah. Bagi please cepat sikit nak cari. Al-Bayinah. Al-Bayinah tadi ya? Okey. Boleh, cumanya inna allazina memang allazina. Sebab tu ya Ustazah nak cari yang lain tau, bentuk asal dia. Sebab allazina memang macam hu lah. Hu memang hu. Allazina memang allazina. Jadi kita tak nampak perubahan dia. Okay. Sama. Kita cari yang tu saja kalau boleh dapat. Innallaha kalau boleh. Kalau 541 Ustazah. Okey 541 ya. Kita pergi 541 24. Okey, sekejap. 541 kita cari paste sekejap. Okey, ayat 24 ya. Ujung sekali. Innallaha qawiyyun. Ya, betul. Ini 24 tadi ya. Okey, apa betul? Ya, betul. Okey, kalau Ustazah punya 540. Tadi 541 terpulanglah pada Quran masing-masing ya. Okey, dia pergi je lah agak-agak kat situ ayat 24 ya. Ayat 24, hujung ayat tu lah. Fa tu tinggalkan, fa atau ya. Inna, ya, ini yang kita nak. Okey. Innallaha, nampak? Isim dia isim selepas inna berbaris atas ataupun nasab tadi. Kalau Lina boleh tunjuk ni, alhamdulillah. Ya betul. Okay, fa tadi ataf ya, ayat akhir ya, fa tinggalkan, inna sesungguhnya Allah tu tengok, Allah tu berbaris atas. Itu undang-undang inna sebenarnya. Ya. Ya, okey, ini tetapi kat sini dia tak tunjuk isim yang kedua, tak ada masalah ya. Kalau ada contoh yang lain, dia berderet-deret tau. Selepas Allah akan ada benda lain pula, contoh innallaha ghafurun. Kalau boleh, kalau ada lah. Dia memang ada dalam Quran tapi nak cari. Ini undang-undang inna yang paling asal
selepas perkataan inna, isim selepasnya mesti berbaris atas ataupun istilah dia nasab ataupun mansub, dan isim keduanya mesti rofok. Itu dia punya ori, dia punya law ori dia, undang-undang ori dia. Cumanya yang tadi bila dia dah hu lah, hu tu memang mabni, betul tak? Benda mabni tak boleh nak tukar. Ya. Sama lah juga innal ladzina memang nama mabni, sebab innahu tak nampaklah perubahan tadi sebab hu memang hu, ya. Okey, ini kita nampak, ya. Undang-undang inna, ya. Inna ni ada kawan dia, ya, ada 6, ya. Inna boleh, anna boleh, inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, ada 6. Ustazah tak pernah bagi yang tu, ya? Tak, ya? Ustazah hantar. Sempat hantar. Ustazah ada Zoom lepas ni tapi sempat hantar. Ustazah cuba hantar yang tu, ya. So dia ada kawan-kawan dia 6 lah. Okey, undang-undang yang asal dia, ingat undang-undang asal, kalau tak ada tak apa. Tapi bila ada undang yang asal tu, kadang-kadang kita jumpa dalam Quran, selepas inna, isim pertama mesti nasab. Innallaha, ha tu. Dia tak akan ada innallahu, tak akan ada. Innallahi, tak akan ada, ya. Innallaha, Allah itu isim pertama. Tapi lepas ni tak ada isim yang lain. Kalau huwa memang mabni, hu mabni, ya. So kita tak nampak isim yang keduanya akan rofok. Itu dia punya undang-undang asal dia. Okey? Apa dia Ustazah? Isim kedua akan rokok. Rofok maksudnya baris depan. Oh, baris depan. Ya. Itu yang kalau boleh, matlamatnya kalau boleh nak cari sekali lalu kat sini nampak inna dengan isim pertama dan isim yang kedua. Tetapi nak mencari lah. Itu yang tadi tu, Al-Hadid tu. Al-Hadid ayat 24. 541 lah. Kalau saya punya 541. Oh. Ayat Al-Hadid. Al-Hadid ayat 54. Okey. 54? 541 ayat 24. Betul lah. Ni yang ni lah tadi, yang kita tengok tadi. Qawiyun. Qawiyun kan? Boleh. Tapi boleh ghaniyu. Tapi sebab kita dah ada huwa lagi, betul tak? Kita nak nampak yang berderet-deret. Betul tak? Al-ghaniyu, al-hamidu itu isim. Alif asmaul husna. Itu memang asmaul husna pun. Lepas tu kita kalau boleh dia ada satu lagi bentuk dia yang lagi direct, kita nampak inna, lepas tu isim pertamanya nasab dari atas dan isim keduanya marfu' atau marfu'. Ada, boleh juga ada kalau kita jumpa. Tapi sini dah ada huwa lah, ada bagai. Kan dia dah ada macam-macam lah, ya. Okey, alhamdulillah. Cari memang nak cari memang tak lah, memang tak jumpa lah, ya. Ustazah. Saya. Dia bukan innallaha qawiyyun azizun. Boleh? Ya. Macam tu pun boleh. 25. Muka surat tadi sama juga 541 tadi. Okey. Alright. 25. Ayat 25, ya. Okey. Mari kita tengok ayat 25. Betul lah ini. Ya. Al-Hadid juga, ya, page 541 ayat 25, hujung dia, ya. Innallaha, nampak isim yang pertama selepas perkataan inna, Allah itu baris ha atas, ya, dipanggil nasab ataupun mansub. Qawiyun, tu baris depan. Ya betul. Itu undang-undang dia yang ori, ya. Cumanya bila azizun tak kisahlah nak berapa banyak berderet-deret tu, tak kisah. Qawiyun maha berkuasa, aziz, Qawiyun maha berkuasa, kuat, maha kuat. Azizun maha berkuasa, kerana tambah berdiri-diri tak ada masalah. Tetapi itu undang-undang di asal, ya. Okey, dia ada istilah dia. Ini dia panggil inna, ada akhawatuha, saudara mara inna tadi, ya. Kita cakap, ya, inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Laju ke? Laju, ya? Laju Ustazah. Ya. Lepas tu yang tadi Allah itu dipanggil mubtada. Mubtada maksudnya permulaan, mubtada, ya. Mubtada. Qawiyun dipanggil khabar inna. Kalau isim yang pertama tadi Allah yang nasab, ya, baris atas tadi dipanggil mubtada inna. Qawiyun dipanggil khabar inna. Itu dia punya term, dia adalah istilah dia, ya. Okey. Okey, kalau kana, tambah sikit lagi boleh tak? Saja mencucuk minda anda. Kalau kana tadi, dia berderet tadi, innahu kana tawwaba. Kana pula dia opposite dengan inna. Dah bagilah, dah dekat kan?
kana dia pula opposite. Dalam Quran pun banyak. Selepas kana, kalau tadi innallaha, kalau kanallahu, dia terbalik. Kalau kana. Dia opposite. Selepas innallaha qawiyun. Tapi kalau kana, kanallahu qawiyan. Dia terbalikkan saja. Isim pertama selepas kana mesti marfu' ataupun rufu', ya. Allahu. Isim yang keduanya nasab. Dia tukar je yang macam tadi. Dia memang opposite inna. Dia dah ada dua-dua, kita bagi dua-dua lah. Alhamdulillah banyak. Itu pun banyak dalam Al-Quran ya. Dan kana ada adik-beradik dia 12 ke 13 orang. Banyak kana. Itu tak payah, Itu terlalu banyak. Yang kalau boleh yang inna je tadi sebab dia 6 je. Kalau kana dia banyak, ada sekitar 12 ke 13 agaknya kawan adik-beradik dia dipanggil. Tak apalah itu yang penting kana je kita. Undang-undang inna opposite dengan undang-undang kana. Okay, macam tu je. Ya. Contoh innallaha qawiyyun. Okey. Kalau pula kana kanallahu qawiyan. Nampak dia terbalik je tadi Allah ini Allahu. Tadi qawiyyun qawiyan dia terbalik itu je. Boleh? Itu senang je lah. Senang kan? Maksud opposite je pun. Okey. Dan kalau kelakar lah. Bila ngajar ni kelakar tau. Kita benda kita dah biasa kan. Bagi orang yang first time dengar, susah kan. Jangan. Tak payah nak hafal-hafal nak beria. Tapi kalau rasa nak study, silakan. Siapa rasa nak study, siapa rasa ada masa study, siapa silakan. Tapi kalau tak ada pun tak ada masalah. Jangan risau lah. Benda-benda kita nak belajar untuk ilmu saja. Okey, alhamdulillah. Okey, ada soalan lain tak sebelum kita berhenti? Kita dah masuk sekali harum je terus je. Okey, so tak ada apa-apa lah ya. Tak ada ya. So kita insya-Allah kita akhiri di sinilah. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa ma'as salamah. Kita jumpa lagi insya-Allah ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Adik ni saya study